Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab lam yaj'al lahu iwaja. Salli wa nusallimu ala hadzal nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi seluruh jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam dan pegawai masjid, hadirin hadirat, tetamu Allah Ta'ala yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita sekarang ni berada di tempat yang cukup mulia dalam kawasan ni, dan kita berada pada bulan yang mulia dan di hujung-hujung Ramadan yang penuh barakah ini. Malam ni malam 19, makna lebih kurang kita ada 10 atau 11 hari saja lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian supaya bersungguh-sungguh mengisi kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan, terutama di malam-malam yang terakhir ini. Tuan-tuan sekalian, kalaulah Allah Ta'ala buka pintu hati kita, bercahaya hati kita ni tuan-tuan, kita rasa tak tahu nak kata apalah. Kita berada dalam suasana yang cukup genting dan cukup penting sepanjang Ramadan ini. Kita akan bimbang apa? Kita bimbang tahun depan, takut-takut tak jumpa lagi dengan Ramadan ini. Kerana di tangan malaikat maut dah ada senarai-senarai orang yang akan diambil, tuan-tuan sekalian, pada tahun 2021. Kalau kita termasuk dalam senarai itu, maknanya Ramadan yang akan datang kita tak jumpa lagi lah. Oleh itu saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian supaya memanfaatkan sungguh-sungguh baki-baki Ramadan yang ada ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan ni, kata Allah Ta'ala, bulan yang diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim. Dalam ayat yang lain Allah sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Qadar, Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Dalam surah Dukhan, Ad-Dukhan, Allah sebut, inna anzalnahu lailatan mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam yang penuh keberkatan. Jadi semua ulama kata Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maknanya tuan-tuan, di bulan Ramadan itu Quran yang tersimpan di Lauhil Mahfuz diturunkan Allah Ta'ala ke langit dunia ataupun Baitul Izzah. Kemudian dibawa oleh Jibril sedikit demi sedikit dalam masa 23 tahun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyebut dengan jelas Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan juga dia juga mengandungi keterangan-keterangan terperinci berkaitan petunjuk itu. Wal furqan, Quran menjumpai Al-Furqan. Makna Furqan ini memfarakkan, membezakan antara iman dan kufur, hak dan batil, taat dan maksiat. Lepas Tuhan menyebut tentang kelebihan Ramadan diturunkan Al-Quran, baru Tuhan sebut faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat atau berjumpa dengan bulan Ramadan, naklah dia puasa. Puasa tu sebut kemudian, Quran sebut dulu. Dan sebab itu ada ulama kata keutamaan Ramadan ni kerana Quran. Quran yang telah mengubah landscape manusia, peta dunia, daripada kufur kepada iman, daripada kufur kafir kepada Islam, daripada taat kepada, makna kata daripada maksiat kepada taat, daripada gelap kepada terang. Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Quran ada bersama-sama kita. Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah anugerahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mukjizat ni tuan-tuan sekalian berasal perkataan ajaza. Ajaza ni artinya lemah. Allah anugerahkan mukjizat kepada nabi-nabi, rasul-rasul untuk melemahkan musuh, menguatkan hujah risalah yang mereka bawa. Dan ada juga disebut oleh ulama, dikatakan sebagai mukjizat kerana dia mengandungi unsur-unsur i'jaz. I'jaz ni artinya challenge, cabar. Kerana Quran ni mencabar kitab-kitab lain, pahaman-pahaman lain. Sebab itu apa yang kita ambil pada Quran, sama ada hukum ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, semua hukum-hukum ni mencabar hukum-hukum jahiliah ataupun manusia, fikiran manusia. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Dan sekiranya mereka masih ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min mislih, bawa datang satu surah macam Quran. Quran mencabar. Wa in kuntum fi raibim mimma ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Bawa datang satu surah macam Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Bawa datang pembantu-pembantu kamu, profesor kamu, cerdik pandai kamu, untuk melawan Quran, menandingi Quran, kalau kamu di kalangan orang yang betul-betul benar. Fa illam taf'alu, kalau kamu tak boleh buat, walan taf'alu, dan memang kamu takkan boleh buat. Di sini tuan-tuan sekalian, cabaran Allah Ta'ala tu didatangkan dengan dua huruf nafi, dipanggil harfu nafiin. Fa illam taf'alu, kalau kamu tak boleh buat. Lam, fa illam taf'alu, kalau kamu tak boleh buat. Kata ulama, lam ni nafinya nafi madhi, nafi yang telah dulu. Maka jadilah makna fa illam taf'alu, kalau dulu-dulu ni kamu tak boleh buat ayat seperti mana Al-Quran. Walan taf'alu, Allah datang satu lagi huruf nafi dengan kalimah lan. Lan ni tuan-tuan menafi istiqbal. Sekarang dan akan datang pun kamu takkan boleh buat. Kalau dulu kamu tak boleh buat, akan datang pun tak boleh buat. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu-batu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mukjizat ni yang Allah anugerah pada nabi-nabi itu untuk mengalahkan musuh. Tongkat Nabi Musa kalahkan Fir'aun, tukang sihir Fir'aun. Allah bagi pada Nabi mukjizat bulan terbelah dua untuk mematahkan hujah-hujah orang kafir. Banyak sangat mukjizat tuan-tuan. Tapi ulama kata mukjizat-mukjizat yang Allah anugerah pada nabi-nabi lain pada Quran, semuanya pergi dengan perginya nabi tersebut. Tongkat Nabi Musa tak ada power bila Nabi Musa dah wafat. Mukjizat lain pun macam tu. Tapi Quran ni tuan-tuan, mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna zikra fa inna lahu lahafizin. Kami turun Quran, kami jaga Quran. Allah bagi jaminan, Allah jaga Quran. Quran tak boleh diubah, Quran tak boleh hilang atas muka bumi Allah Ta'ala ini sebelum datangnya kiamat. Dengan Allah melahirkan para hufaz, orang yang menghafal Quran. Ramai jutaan orang hafal Quran. Kalau Amerika, Rusia, Komunis China berpakat untuk bakar Quran seluruh dunia, Quran takkan hapus. Quran ada di dada-dada para hufaz. Dia baca balik, ulama akan tulis seperti mana Al-Quran yang ada ni. Sebab tu Quran tak boleh hapus. Quran tetap kekal sampai kiamat. Tapi masalah kita dengan Quran, jauh mana kita menjadikan Quran, mengambil Quran yang kata mukjizat tu tuan-tuan. Baca Quran, faham Quran, amal Quran. Satu bangsa yang lemah macam bahasa Arab,
Apalah ada pada Arab sebelum datang Quran? Mereka bangsa yang cukup lemah, tuan-tuan. Tetapi setelah mereka membaca Quran, menghayati Quran dalam hidup mereka, rumah tangga, masyarakat dan negara mereka, mereka bertukar menjadi satu bangsa yang kuat. Nabi berjaya membentuk sahabat, tuan-tuan, menjadi jilul Quran, generasi Al-Quran, hidup dengan panduan Al-Quran. Kita pun bangsa Melayu kalau nak kuat perlu kembali kepada Al-Quran, insya-Allah. Saya optimis, tuan-tuan. Saya tengok apa yang sedang berlaku pada hari ini. Kebangkitan yang cukup hebat. Anak-anak kecil-kecil umur 15 tahun, 16 tahun jadi imam tarawih, menghafal Quran yang panjang-panjang ayatnya. Masya-Allah, tuan-tuan. Kemudian mereka akan membesar, mereka akan mengaji lagi berkaitan dengan ayat-ayat bahasa Al-Quran. Mereka akan mengamalkan Quran, menghidupkan Quran dalam negara dan masyarakat kita. Oleh itu marilah sama-sama, tuan-tuan sekalian, kita tanamkan sungguh-sungguh keinginan ini dan bekerja untuk melahirkan yang dinamakan sebagai jilul Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita berada malam Ramadan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kitab suci Al-Quranul Karim. Bacalah, tuan-tuan, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Quran, kerana sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat. Dia akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita terang-terang, nampak jelas, tuan-tuan, betapa hebatnya kitab suci Al-Quranul Karim ni. Kita tak hidup zaman Nabi. Sahabat-sahabat melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Al-Quran diturunkan. Zaid bin Sabit, tuan-tuan sekalian, menceritakan Zaid bin Sabit ni salah seorang penulis wahyu. Wahyu turun, Nabi baca, Zaid bin Sabit tulis. Antara lain Zaid bin Sabit pernah menyebut, aku satu hari, dia kata, berada di sebelah dengan Rasulullah dalam satu majlis. Lutut dia tindih paha aku. Tiba-tiba dia kata turun wahyu. Kerana beratnya wahyu tu, Nabi tekan paha aku macam nak hancur tulang. Kerana aku tengok Nabi duduk atas unta, tiba-tiba turun wahyu, unta tu boleh rebah, tuan-tuan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Quran tu kami turunkan ke atas bukit Muhammad, kamu akan lihat pecah berkecai bukit bukau itu kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, marilah kita mendampingi Quran. Dekatkan diri kita dengan Quran. Percayalah, tuan-tuan, Quran akan tolong kita. Makna kata selepas kita mati kelak, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya kharina wa fil khabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'ah wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dengan Quran ini qarina. Qarin itu, tuan, teman rapat, kawan kita yang rapat Quran. Sentiasa kita baca Quran pagi, petang, siang dan malam. Kita dengan Quran, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rajin baca Quran, lidah tuan-tuan akan lembut untuk menyebut kalimah-kalimah Quran. Tuan-tuan baca kecil-kecil dulu, lepas tu tuan-tuan tinggal terus, lidah tuan-tuan akan jadi berat untuk membaca kalimah Allah. Mudah-mudahan, tuan-tuan, nak baca Quran ni, yang pertama, tuan-tuan, kena jaga lidah kita. Kalau kita jenis orang suka mengumpat, buat fitnah, cakap benda mengarut, menipu, bohong, lidah ni tak akan mampu membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Bagaimana mata kita, tuan-tuan, nak melihat Quran, sedangkan mata ini tengok maksiat, tengok aurat perempuan, tak layak, tuan-tuan. Perut yang penuh dengan makanan-makanan haram tidak akan mampu untuk membaca Quran. Jagalah anggota kita, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerah kita taufik dan hidayahnya untuk kita membaca Quran. Apabila kita dengan Quran tu kharin di dunia ini, rapat sungguh dengan Quran. Wa fil khabri mu'nisa.
pada hari kiamat, pada hari di dalam kubur besok tuan-tuan, Quran jinak dengan kita. Jinak tuan-tuan tahu, macam kita balik rumah kucing jinak tu, kelitin tepi kaki kita, duk atas riba kita, ragai belakang kita, itu makna jinak. Tuan-tuan kena ingat, Nabi pernah sebut dan pesan kat kita. Antara lain Nabi kata, hari-hari kubur tu bercakap. Kubur tu hari-hari bercakap. Antara lain yang disebut tuan-tuan sekalian, ana baitul wahadah, ana baitul ghurbah. Aku ni rumah sunyi, rumah yang sunyi sepi. Aku ni rumah dagang. Kita mati besok tuan-tuan, duduk dalam kubur berdagang seorang diri. Kita tak ada teman lah tuan-tuan. Orang yang rajin membaca Quran, yang rapat dengan Quran, Quran akan teman dia dalam kubur. Masya Allah tuan-tuan. Bukan kita nak duduk dalam kubur sehari dua, masa yang cukup panjang tuan-tuan. Oleh itu bacalah Quran. Quran akan teman kita di dalam kubur. Wa fil qiyamati syafi'ah, kata Nabi, sesungguhnya di akhirat esok, pada hari kiamat besok, Quran tu akan syufaatkan kita, akan tolong kita tuan-tuan sekalian. Nabi SAW tuan-tuan menyebut dalam sepotong hadis, Nabi kata, ma min syafi'in afdala manzilatan indallahi yaumal qiyamah minal Quran. Tak ada satu pun tuan-tuan yang boleh memberi syafaat kepada kita yang terlebih abdal di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, melainkan kitab suci Al-Quranul Karim. Syafaat Quran cukup hebat tuan-tuan. Nabi kata, la nabiyya wala malaka wala ghairahu. Bukan tidaklah nabi, tidak malaikat, tidak selain daripadanya. Dalam satu hadis tuan-tuan sekalian, Nabi ada sebut, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun, al-anbiya, sumal ulama, sumal syuhada. Yang akan mensyafaatkan kita besok di negeri akhirat tuan-tuan. Yang pertamanya nabi-nabi, yang keduanya para ulama, yang ketiganya para syuhada. Dalam hadis ini Nabi kata, la nabiyya wala malaka wala ghairahu. Tidak nabi, tidak malaikat, dan tidak pula yang lain-lainnya. Maknanya syafaat Quran cukup power tuan-tuan, cukup kuat. Oleh itu marilah kita membaca Quran. Mudah-mudahan Allah campak di hati kita kemanisan, kelazatan, keseronokan, kesedapan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, maka di ujung tazkirah ini saya ingin membaca satu hadis Nabi SAW berkaitan kelebihan kitab suci Al-Quranul Karim. An Aliyin radhiyallahu an, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, qala, dia berkata, apa kata Ali? Dia kata, ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ali kata, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Ala innaha satakuna fitnatan. Jaga-jaga, Nabi kata, sungguhnya akan datang satu zaman, satu masa yang penuh dengan fitnah. Hadis yang lain Nabi kata, badiru bil a'mal fitanun, segeralah kamu buat amal, akan datang satu masa fitnah yang cukup hebat. Kaqitain lailil muzlim, seperti mana malam yang cukup gelap. Kita duduk malam gelap tuan-tuan, kita tak kenal warna apa, hijau ke putih ke kuning ke merah, kita tak kenal, gelap semua. Zaman tu tuan-tuan kita tak tahu mana yang betul, mana yang hak. Orang yang tuan-tuan sekalian kih-kih rasuah begitu hebat, dipuji, dipuja, diangkat. Orang yang jujur, yang hidup zuhud, hidup sederhana, alim ulama, dihina, dimaki, dinista. Yang hak dipandang batil, yang batil dipandang hak, yang betul pandang salah, yang salah pandang betul. Tapi kita pun tak terabak-abak mana satu yang betul ni.
Mana yang betul kita pun dah tak tahu. Jadi haru biru sampai teratur. Orang alim dihina, dinista, dituduh macam-macam. Orang jahat diagung dan diangkat. Pemimpin, orang yang baik, orang yang jahat diangkat jadi pemimpin. Orang yang baik tuan-tuan diterajang ke tepi. Akan berlaku satu fitnah terhadap kamu, kata Nabi SAW. Qultu, kata Sayyidina Ali, mal makhraju minha ya Rasulullah. Kalaulah aku ada zaman tu, macam mana aku nak keluar daripada fitnah ni? Aku nak lepaskan diri daripada fitnah yang hebat, ujian yang hebat ni, ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, kitabullah, kembali pada kitab Allah, baca Al-Quran, faham Quran, amal kitab suci Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena kata Nabi SAW, fihi naba'am min ma qablakum. Quran itu menceritakan kisah-kisah orang dulu daripada kamu. Dulu ada orang baik macam Nabi Musa, ada orang jahat macam Fir'aun. Ada orang baik macam Nabi Ibrahim, ada orang jahat, makna kata macam mana Namrud. Cerita-cerita dulu buat panduan, kata Nabi. Wa khabara ma ba'dakum, akan menceritakan Al-Quran itu cerita-cerita yang akan berlaku lepas kamu. Kalau kita baca-baca tafsir, tuan-tuan, banyak ayat Al-Quran menceritakan apa yang akan berlaku selepas kita ni nanti. Sebab itu bila berlaku, sahabat-sahabat kata, inilah yang Al-Quran sebut, yang pernah Al-Quran sebut. Wal faslu laisa bil hazli wa hukmu ma bainakum. Sedangkan Quran ini merupakan hukum di antara kamu. Bila berlaku fitnah yang dahsyat, kamu berhukumlah dengan hukum Quran. Pegang sungguh-sungguh kitab suci Al-Quran. Ketika itu cakap orang dah tak boleh pakai dah. Cakap Quran yang kita kena ikut, hukum Quran yang kita kena pegang. Wal faslu laisa bil hadli, dan Quran ini makna kata hukum yang putih, hukum yang benar, bukan olok-olok. Dia tak berubah. Haram, haram, halal, halal, betul, betul, hak, hak, salah, salah. Maka Quran ni makna kata kamu berpegang sungguh dengan Al-Quran. Man tarakahu min jabbarin kasamahullah. Mereka-mereka yang menolak kitab suci Al-Quran terdiri pada Al-Jabbar, golongan yang angkuh, golongan yang sombong, pemerintah yang zalim, yang menolak Quran. Qasamahullah, mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau umur tuan-tuan panjang, tuan-tuan tengok satu ketika dulu dia pernah menjadi Perdana Menteri. Ketika itu mempermain-mainkan ayat-ayat Allah Ta'ala, hukum-hukum Allah. Kalau kita ni nak ikut hukum Quran, nak potong tangan mencuri, habislah rosak ekonomi kita. Kalau kita laksanakan hukum hudud Bali dengan ketul batu, mana nak buat jalan raya? Kalau kita makna potong tangan orang mencuri, nak kerat padi lagu mana? Tuan-tuan, umat tuan-tuan panjang, tuan-tuan tengok orang yang bercakap macam ni ketika dia berkuasa, Allah akan hina dia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Qasamahullah, Allah akan hina mereka yang menolak kitab suci Al-Quranul Karim. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Siapa yang cuba mencari petunjuk dengan tidak mengikut kitab suci Al-Quranul Karim, maka niscaya akan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak berakidah, beriman, tak ikut Quran, kita akan sesat. Kita nak beribadat, tak ikut Quran, kita pun akan sesat. Kita nak bermuamalah, berjual beli, tidak berpandu pada kitab suci Al-Quranul Karim, tak kira halal haram, riba tak riba, kita akan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berumah tangga, kita nak mendirikan rumah tangga, tak ikut Quran, rumah tangga kita akan hancur. Negara kita kalau tak ikut panduan Quran, negara ni juga akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa hablullahil matin, ia merupakan tali Allah yang kukuh. Orang yang pegang kuat dengan kitab suci Quran, hubungan dia dengan Allah Taala cukup rapat dan cukup kukuh. Peganglah Quran tuan-tuan. Di akhir zaman ni pegang sungguh-sungguh. Siapa pegang Quran, dia panai tuan-tuan. Maka Nabi pesan, gigit dengan gerham-gerham kamu, pertahan
Qurankan Quran habis-habisan. Wa huwa zikrul hakim. Quran merupakan peringatan yang bijaksana. Yasin wal Quranil hakim. Yasin, demi Quran, makna kata sebagai hakim. Jadikan Quran sebagai hakim, pemutus antara kita bersama. Wa huwa siratul mustaqim, kata Rasulullah. Ia merupakan jambatan yang lurus. Kalau kita berpegang dengan Quran di muka bumi Allah ni, hukum Quran kita pegang sungguh-sungguh, insya-Allah kaki kita akan tetap di atas siratal mustaqim di akhirat besok. Kalau di sini tergelincir kaki kita daripada hukum-hukum Quran, percayalah tuan-tuan, kemungkinan besar kaki kita akan tergelincir di atas siratal mustaqim. Wal ayazubillah. Wallazi la tazi'u bihil ahwa. Nabi kata lagi bahawasanya orang yang mengikut panduan Quran sungguh-sungguh, maka nafsunya takkan terpesong. Nafsunya tak boleh kuasai dia. Dia pula kuasai nafsu, bukan nafsu kuasai dia. Peganglah dengan Quran tuan-tuan. Nafsu tak dapat mengalahkan tuan-tuan. Tuan-tuan tinggal Quran, nafsu akan jadi raja yang akan memerintah tuan-tuan sekalian. Nabi kata lagi, wala talbisu bihil al-tina. Artinya lidah kita, mulut kita ni tak jemu-jemu menyebut kitab suci Al-Quranul Karim. Lidah tuan-tuan, Al-Quranul Karim ni tak ada campur tangan sikit pun dengan perkataan-perkataan manusia. Dia semata-mata kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Wala yashba'u minhul ulama. Ulama tak pernah kenyang menghuraikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Daripada dulu sampai sekarang, ulama tak habis-habis mentafsir ayat suci Al-Quran Karim. Kalau kita himpun tuan-tuan kitab-kitab tafsir karangan ulama, setinggi bukit, setinggi gunung, ada saja benda baru. Kaji Quran timbul benda baru, kaji timbul benda baru. Ini kalamullah Subhanahu wa taala yang penuh dengan mukjizat. Wala yakhlaqu ala kasratir rad, dan tidak jemu walaupun diulang-ulang disebut. Sebutlah banyak mana pun tak jemu. Hari-hari kita baca suratul Fatihah, jemu tak? Kita baca qul huwallahu ahad, ada orang baca sehari 100. Agak rata-rata nak jemu ke baca qul huwallahu ahad tu? Tak pernah jemu. Ayat Quran yang kita ulang-ulang, kita baca berkali-kali, tak pernah terasa jemu. Bahkan rasa makin lama makin rasa seronok, makin lama makin rasa manis dengan apa yang kita baca. Wala tanqadi ajaibuhu wallazi lam huwallazi lam tanbihul jinna i'sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaban. Maka menjadi ajaib dan kepelikan kepada jin-jin ketika mendengar bacaan kitab suci Al-Quranul Karim, dan mereka berkata, sesungguhnya kami mendengar satu perkataan yang cukup menakjubkan dan kami beriman kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Seterusnya Nabi mengingatkan kita, Al-Quran ini yahdi ila rusydi fa amanna bih. Jin kata lagi, sesungguhnya kami beriman dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Man qala bihi sadaq. Siapa yang bercakap berpandukan Quran, maka cakapnya tu cakap yang betul, kata Nabi. Wa man amila bihi ujir. Siapa makna membaca Quran, bercakap dengan bahasa Quran, maka tuan-tuan sekalian, maka diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man hakama bihi adal. Siapa berhukum dengan hukum Quran, hukumnya cukup adil. Wa man da'a ilaihi. Barang siapa yang menyeru manusia kepada Quran, hudiya ila siratal mustaqim, nescaya Allah Subhanahu wa taala memimpinnya ke atas jalan yang lurus. Orang yang mengajak orang kepada Quran, orang yang mengajak tu makna kata dia mendapat jalan yang lurus. Orang yang sambut, orang yang mendengar, orang yang beramal, dia pun berada di atas jalan yang lurus. Oleh itu kesimpulan kita malam ni ialah tuan-tuan, marilah tuan-tuan kita tanamkan satu azam. Lepas Ramadan ni
Kita nak teruskan bacaan Quran kita sampai kita mati. Tak ada siapa boleh tolong kita, tuan-tuan. Ambillah sahabat yang sejati Al-Quran ini untuk bantu kita, tuan-tuan, ketika kita di alam kubur, ketika kita di hari kiamat, bahkan yang lebih penting kita ketika kita berada di dunia. Atukkan hidup kita, tuan-tuan, dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Untuk memahami Al-Quran ni, tuan-tuan, kita kena belajarlah. Belajar di hukum tajwidnya, dan kita menghadiri kelas-kelas yang diadakan di masjid ni, terutama kelas-kelas tafsir, supaya kita dapat memahami tuntutan dan kehendak kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi saya ucapkan terima kasih di atas peluang yang diberi pada saya. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita menjadi ahlul Quran, orang yang rajin membaca Quran. Dan tuan-tuan sekalian, saya nak bawa satu kisah lebih kurang 2-3 minit. Saya ingat dekat 20 tahun yang lepas, saya, tuan-tuan sekalian, pergi berceramah di Masjid Kampung Beris di Sik, Kedah. Lepas habis ceramah, tuan-tuan, orang kampung tu cerita kat saya, kampung kami ni, ustaz, tak lama lagi akan ditenggelami oleh air. Kerana kerajaan nak lepas hayak, nak buat empangan beris. Sekarang ni kampung beris dah tak wujud lagi dah. Ditenggelami oleh hayak, buat empangan beris di Sik tu. Kami ni, ustaz, bergotong royong memindahkan mayat. Kerana kubur-kubur dikorek semula, mayat dipindahkan tempat yang lebih tinggi. Kerana kampung ni akan tenggelam mayat. Minggu lepas, ustaz, kami korek kubur, mayat betul-betul depan mihrab kubur dia. Semua pakat terkejut, tuan-tuan. Mayat tu dah meninggal. Orang punya dah meninggal orang tu 30 tahun yang lepas. Tapi mayat dia tak terusik, tuan-tuan. Pegang ni rasa panas lagi, macam baru meninggal dunia. Orang kampung tu semua kenal dia. Dia ni tu imam kampung tu. Dia hafal Quran. Dia mengajar Quran di masjid. Jadi inilah yang disebut Nabi sebut, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamuhu. Sebab baik kamu yang belajar Quran dan mengajar kitab suci Quran. Orang hafal Quran ni, tuan-tuan, bumi pun tak sanggup nak mamah jasad dia. Pada malam Mi'raj, Nabi kata, aku mendengar Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, hamilul Quran la yu'azzabun wa la yuhasabuna yaumal qiyamah. Wahai Muhammad, orang yang hafal Quran, dia takkan dihisab dan takkan diazab di hari kiamat besok. Ya Muhammad, hamlatul Quran iza mata tabki alai samawati wal ardi wal malaikati. Bila orang hafal Quran mati, tuan-tuan, kata Allah Ta'ala, menangislah isi langitku, dan menangislah seluruh isi bumiku, dan menangislah seluruh para malaikatku. Begitulah, tuan-tuan sekalian, hebatnya orang yang menghafal Quran. Tanamkan azam di hati kita. Mudah-mudahan dalam keluarga kita, rumah kita, sekurang-kurangnya ada seorang yang menghafal Quran. Tanamkan azam begitu. Alangkah hebatnya, tuan-tuan, kalau dalam masyarakat kita ramai orang yang hafal Quran. Sudah tentulah Quran membawa kita ke arah kebaikan, insya-Allah. Di mereka yang menderma, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Makna kata di dalam tung sekolah saya tu, kerana kita sedang menyiapkan pembinaan bangunan di Pulau Pangkok untuk mendidik anak-anak orang Pulau Pangkok menghafal Quran dan juga kitab-kitab pengajian pondok. Jadi bangunan ini sedang dibina, insya-Allah. Tuan-tuan doalah, mudah-mudahan makna kata niat ini menjadi kenyataan untuk melahirkan sebanyak mana orang-orang yang menghafal Quran, agar bumi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya kharina
wa fil khabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma balligh muradana wa muradal muslimina wal muslimat. Allahumma ahsil maqsudana wa maqsudal mu'minina wal mu'minat. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillah bil alamin. Takbir.